Yo, what's going on YouTube? Selamat datang ke Jugaador TV. Okey, dalam football sosial ini kita akan discuss game week ke-9. Game week ni traditional Big Six semua menang pun at least 3 gol lah, tak silap aku. So fan-fan mesti enjoy punya. Okey, sebelum kami start hari ni, aku nak ucapkan terima kasih kepada fan-fan Jugaador TV. Disebabkan support daripada hampa, kami boleh live di channel Berbulu dengan Ben. Terima kasih juga tengok live tu. Tapi sorry sikit agak aku cakap KL ke apa, sebab aku memang nervous tu. Aku nervous, aku tak tahu aku buat apa. So boleh komen sikit kat bawah aku buat okey ke tak. Kalau tak okey tak apa, nanti depa ni cover, depa masuk pula Berbulu dengan Ben kan. Okey, kepada siapa yang belum subscribe lagi channel Jugaador TV, aku mohon hampa tolong tekan butang subscribe kat bawah tu. Tolong kami untuk reach 30,000 subscriber. Okey, satu lagi lah. Finally aku boleh reveal lah. Finally aku dah boleh reveal lah. Okey. Aku check mic dulu. Kau fan Brighton lah. Okay, so kita start dengan Chelsea lah kan. Chelsea dalam Champions League game midweek hari tu kehilangan 2 striker tau. Hilang Lukaku, hilang Werner. Tapi aku rasa perfect platform. Minggu ni lawan Norwich tau. Norwich adalah tim yang invite paling banyak shot on target, concede pun paling antara yang terbanyak dalam Premier League. So aku rasa no worries lah untuk Chelsea. Tapi sesuai untuk Chelsea, aku nak try sistem new striker ke, false nine, nak bagi orang lebih familiar dengan goal scoring kan. Aku ingat Havertz nak score gol yang banyak, tapi nak Mason Mount yang score yang banyak. So Zed, komen sikit lah, breakdown sikit game tu untuk fan Chelsea. Okay, sebelum bercakap pasal Chelsea, aku rasa kena bercakap pasal Norwich lah. What's the point of Norwich naik ke atas Liga? Kalau kata what's the point? Kalau kata hang first time naik turun balik, depa dah rupa. Aku rasa dah 2-3 kali dah jadi macam ni kan. Yang lagi mengejutkan lah, aku rasa depa macam season lepas depa menang championship 99 point. Macam mana better daripada Brentford kan. Macam tapi mana still Brentford apa semua boleh kalah dengan depa. Tapi still depa punya performance tu yang depa tunjuk malam tadi tu memang complete package failure. Tu lah. How not to defend again title contender lah. Sebab kalau tengok tu kena 7 biji, penalti bagi red card satu. Lepas tu dapat penalti. Penalti tu dia save. Tapi yang bagi lagi malangnya kena retake pula penalti and end up Mr. Mount score hat-trick lah. Tapi aku tak discredit Chelsea. Chelsea malam tadi memang mantap. Daripada first minute memang depa push Norwich terus. Sebab selama ni orang nak kata kalau kita main back 3 ataupun back 5 senang tak daripada segi defending. Tapi malam tadi Norwich main back 5 juga. Tapi still depa tak ada organisation yang sama macam Chelsea. Tu memang kredit untuk Tuchel lah. Macam malam tadi juga Tuchel buat 7 pertukaran tu lah. Macam cakap Werner tak main, Lukaku tak main, Kante pun injured. But still depa punya squad depth depa tu memang selamatkan depa lah. Dan Tuchel juga cakap, dia kata dia buat 7 pertukaran tu sebab dia percaya dengan player dekat bench dia. Dan player-player yang dekat bench yang fringe player ni depa perlu tunjukkan lah kenapa depa yang kena main. Aku rasa benda tu mungkin dia nak tuju dekat Cho lah, Hudson-Odoi lah, sebab ada 2-3 hari ni banyak agak isu pasal dia dengan Tuchel kan. Tapi tu lah dia dah tunjukkan malam tadi performance dia tu. Tapi macam cakap Mason Mount dia score, yang false nine tu tak score, Havertz. Bagi aku Havertz walaupun dia tak score lah, memang kalau fantasy siapa yang ambil dia tu sakit lah. Score dak, assist pun dak. Tapi dia punya cara dia main tu, dia drop deep, dia kacau dekat depan tu lah yang membuatkan Mason Mount ada platform untuk score goal lah. Kalau nak bagi man of the match tu, obviously Mason Mount dapat. Tapi bagi aku semua lah, aku rasa semua player Chelsea daripada depan sampai belakang memang mereka star malam tadi. Sistem tu lah, sistem tu memang mantap. Werner, aku rasa Werner dengan Lukaku dua game kot depa mungkin akan miss lah. 2-3 minggu lah depa miss. Soton dengan beli kot. Kalau depa boleh teruskan and depa menang by Januari tu depa still in contention lah untuk menang liga yang tu lah. Tapi Chelsea aku tengok kebelakangan ni kalau depa tak ada Mason Mount, depa memang struggle sikit nak create chance. Ya, betul. Tapi the moment Mason Mount masuk, hang tengok itu menang, start menang. And sekali ni Norwich dia bertibai betul-betul Mason Mount ni penting lah untuk Chelsea. Smith Rowe untuk Chelsea lah. Smith Rowe untuk Arsenal. Smith Rowe untuk Chelsea. Untuk Arsenal. Okay, not bad lah untuk sebelum ni orang kata nak lampat lah. Sekarang dah improve dah. Macet lah. Aku tahu the highlight of the game 7-0 kan. Tapi jangan lupa juga defend Chelsea. Sekali lagi clean sheet tau. So kuasa defend memang sangat-sangat solid lah. Tapi tu lah midfield, aku rasa Chelsea midfield yang aku seronok tengok sekarang ni Kovacic. Ada hari tu komen dia berkata yang masa Kovacic buat 2 assist sebelum ni lah. Ada aku baca fans Chelsea. Fans Chelsea ada komen dia kata
dia ni tak ada end product lah apa semua kan. Sebab tu kita kata yang kalau kata dia add end product dekat depa, dia ni dribble memang kau-kau dah, dribble big player apa semua. Macam malam tadi 2 assist ke 3 assist saja dia buat. Kalau dia tambah lagi end product dalam game dia, 40 million daripada Real Madrid memang berbaloi lah 40 million lah. Okay, so next game Arsenal against Aston Villa. Okay, tim kita betul Iman. Aku mengaku dandan lah tim kita. Aku mengaku kosong lah. Okay, so Arsenal sebelum ni kita tengok Lacazette Arteta baru masuk last minute kan against Crystal Palace dengan against Brighton, dia perform, dia boleh ubah lah dynamic Arsenal kan. Arsenal dalam 2 game lepas ni tak perform lah, duk draw. So dia decided untuk try line up baru sikit kan. Smith Rowe main di sebelah kiri, 4-4-2, Aubameyang main dengan Lacazette striker buat kali pertama season ni. Bukayo Saka start di posisi right winger kan instead of Nicolas Pepe. So Iman rasa apa line up baru ni improve daripada line up sebelum ni? Komen sikit pasal team kita. Aku rasa sebab line up sebelum-sebelum ni depa tak cukup personnel lah nak buat. Macam Zaka injured apa. And bila Tierney bomb forward, Sambi Lokonga ni, aku rasa dalam review aku buat pasal dia pun, aku cakap kat dia memang defensively dia memang lag gila. Dia selalu buat banyak mistake dekat defense. And bila the moment Tierney bomb forward, dia nak cover dekat belakang sebagai Tierney ni, dia blur kan tau antara nak cover belakang atau nak cover Partey. Bila dia overcommit cover Tierney, Partey isolated kat tengah-tengah. And memang kena Partey kena. And sebab tu nampak mistake lawan Crystal Palace, sebab tu nampak dia teruk lawan Brighton Partey tu. And sekarang ni dia lawan Aston Villa ni, rivalry kuat sikit sebab Emi Martinez dengan case Smith Rowe kan. Aku tengok Arteta set up 4-4-2 setelah sekian lama aku tak tengok Arsenal main 4-4-2. And dia compact sikit lah. Dia tak main wing sangat. Tapi bila dia buat macam tu, Partey ada sokong dekat tengah dengan Sambi Lokonga. Sambi Lokonga pun boleh support Partey. Belah kiri tu pula dia tukar dengan Nuno Tavares. Player yang tak macam Tierney, yang tak bomb forward sangat kan. Tapi dia tahu macam mana nak main 4-4-2 tu. Lepas tu Lacazette start dengan Aubameyang sekali for the first time sekian lama agak. Tapi Lacazette dia more kepada drop the deep forward, biar Aubameyang duduk depan. And which is bagi aku suka. And aku rasa banyak kredit kat player Arsenal semalam. Aku suka Aaron Ramsdale, Sambi Lokonga, Nuno Tavares dengan Emil Smith Rowe. Aaron Ramsdale ni kita tengok shot dia, shot stopping dia tak macam Leno tau. Bagi aku Leno power gear. Tapi apa yang bagus Aaron Ramsdale ni adalah dia punya splitting pass kepada midfield, kepada winger apa semua. Dia cepat tau, dia pandai. And dia berani buat. Leno ni kalau hang dapat bola, hang tengok certain player dah lari dah dapat. Aubameyang dah lari. Bukayo Saka lari. Dia buat nak sepak, tu dia angkat tangan. Angkat tangan. So. Lepas tu dia passing kat David Luiz kat sebelah. Ni malah kadang-kadang orang nak tengok fast transition kan. Tapi dah dia buat. Sebab tu aku rasa Aaron Ramsdale kena favor daripada Arteta daripada Leno sekarang. Which is bagi aku benda yang bagus ya. Sambil Lokonga akhirnya bila dia dapat support pada parti tu, dia dapat compose sikit. Nuno Tavares super semalam. Bagi aku dia tahu bila nak bomb forward, bila nak tolong defend. Emil Smith Rowe man of the match aku. Dia ball progression dia memang take on dia. Aku semalam aku tengok 3/3 apa semua ball progression memang Goal dia pun dia yang create sendiri. Dia yang intercept bola dekat kawasan defense Arsenal. Dia yang passing kat Aubameyang. Super passing lah kat Aubameyang. Dia backflip tu macam Giroud buat kan. Lepas tu Smith Rowe yang sendiri yang score. Dia memang aku score dia. And aku harap aku tak kata 4-4-2 ni adalah best formation untuk Arsenal sekarang. Aku rasa ni best formation untuk personnel Arsenal sekarang sebab ada Partey dengan Sambi Lokonga. Mungkin kalau Xhaka main balik, dia pakai back kepada Tierney untuk bomb forward sebab Xhaka tahu macam mana nak tolong Tierney. And next game ni apa lawan Leicester. Lepas tu Leicester Arteta kena figure out sini sebab Leicester different beast lah daripada Aston Villa. Tapi apa yang aku suka game semalam, Emi Martinez kena. Aku bukanlah anti Emi Martinez sangat tak. Aku suka Emi ni. Tapi aku geram setiap interview dia kena mention Arsenal tau. Macam dia tak move on. Lepas tu semalam penalty si Lacazette tu kan. Entah dia cuba nak main seko. Dia cuba nak main seko tau. Dia pergi kat depan. Lacazette dah hampir duduk kat line. Oi, tapi Psycho kena agak. Penalty save. Nasib baik rebound masuk. Tu nombor teriak agak dia. Okay, Arsenal kan, aku selepas yang first international break tu, lepas Arsenal menang 3 game betul-betul, aku dah happy dah. Lepas tu draw dengan Palace, draw dengan Brighton, draw dengan Palace kan. Aku tengok balik Arsenal ni menang 3 kali tu nasib juga apa. So aku tengok balik Arsenal buat banyak shot sebenarnya. Contoh yang dalam Palace tu 17 shot, cuma shot tak berkualiti.
So apa yang aku harap daripada Arsenal selepas ni, shot tu tak berkualiti sebab transition slow. Defend dah boleh turun dah. So apa yang aku boleh harapkan, midfield Arsenal, double pivot Arsenal ke, tak kisahlah information apa, boleh intercept lagi banyak bola, boleh menang lagi banyak tackle macam mana City dengan Liverpool buat. Sebab kalau hang menang banyak tackle dalam final third ataupun di midfield ni, lagi cepat transition untuk hang buat chance lah. Boleh buat apa, splitting passer dan sebagainya kan. So itu apa aku harap Arsenal in the future lah. Okay, next game, City against Brighton. Okay, aku nak cakap sikit lah pasal Brighton ni kan. Dia start macam one of the best team lah dalam Premier League. Sekarang ni pun dalam top 4. Aku tahu kenapa dia rise sampai macam sekarang. Sebab dia team yang very good impressing tau. Tu major improvement dia pada season lepas. Apa yang Graham Potter tekankan, very good impressing. Banyak team tak boleh cope dengan pressing Brighton ni. Mungkin terkejut ke apa. Tapi City aku tak kisahlah. Sebab City dah buktikan yang dia boleh beat pressing daripada Liverpool. So dia boleh cope dengan pressing Liverpool. Bagi aku dengan Brighton ni tak ada masalah. Sebab tu ada boleh score goal dalam game lawan Brighton tu. So Zaid, elaborate sikit pasal game City. Bila sebut pasal pressing, aku rasa perbezaan City sekarang dengan City 2 season, 3 season lepas ialah daripada segi pressing tu sendiri. Tapi dia membawa kepada domino effect kepada defending lah. Sebab kalau tengok, defending City memang top tier lah season ni. Daripada 40 shot lebih, 48 shot, dia pun cuma concede 4 expected goal. Yang bermaksud opponent shoot 10 kali, dia pun baru concede 1 goal. Lebih kurang macam tu lah. Jadi benda tu hang try convert kepada 38 match tengok apa yang akan jadi kan. So sekarang ni pun City dah tunjuk macam tu. Taruh kita duk kata yang City ni tak ada striker lah apa semua kan. Tapi semalam Pep buktikan sekali lagi yang dia tak perlu pun striker lah. Sebab sistem dia tu ialah the best thing lah untuk player dah. Sebab malam tadi Foden sekali lagi dia percaya, dia letak false 9. Terbukti lah dia. Malam tadi 2 gol, 1 assist, and then dia create 2 chance semua. Tapi yang aku lagi shock je cara Foden ni sebab memang across the front line ataupun midfield, dia memang comfortable on the ball. Jadi bila dia dapat bola lagi gitu, lagi banyak dapat bola, lagi banyak damage lah dia boleh buat dekat Brighton. Macam City semalam first half tapau dah 3 biji. Bila tapau 3 biji tu memang obviously lah second half akan slow down sikit. Tapi bila dia slow down tu, Brighton nampak macam in the game lah. Nampak macam in the game, tapi dok pun sebabnya. Kalau tengok shot yang mereka concede pun, City tak ada lah nampak bahaya sangat. Cuma Brighton macam cakap, mereka boleh pegang bola. Tapi aku puji je, walaupun Brighton kalah 4-1 ke, tak dapat point ke, aku puji tim macam Brighton ni, mereka percaya, mereka stick dengan mereka punya falsafah lah. Macam Leeds pun sama juga. Leeds tengok lawan MU duk kena 6-1 apa semua. Tapi Bielsa buat tak heran lah. Dia pun stick juga. Sebab dia pun percaya apa yang dia pun buat tu lah. Macam Brighton semalam, aku rasa punca dia kemungkinan yang dia pun concede 3 biji awal tu. Tak ada ni lah. Player terbaik pressing dia pun Bissouma lah. Sekarang Bissouma masuk Prison FC. Dua hal lah. Dua hal lah. Tapi lawan Brighton daripada settle dah, lawan Liverpool dah, Chelsea pun dah, Leicester pun dah. Aku tak tahu, aku nampak City ni macam nak run away sekali lagi untuk dengan title lah. Aku harap dah lah. Dan Brighton bukan minggu ni je difficult, minggu depan pun difficult juga. Aku rasa nak lawan Liverpool. Ya, aku bukan nak negatif lah pasal Brighton. Aku suka kalau tim bawah ni dia manage well kan. Depa organisation dalam management team very good lah, daripada director, daripada dalam hierarchy lah, dengan manager semua okey. Aku suka bila tim bawah naik atas kan. Cuma kalau to be realistic, Brighton ni dia naik awal season ni sebab dia overperforming dia punya expected goal. So kepada siapa-siapa lah, fan Brighton ke yang suka tengok Brighton as second team ke, jangan expect Brighton akan stay dalam level top 4 ni. So aku expect dia akan drop sikit ke level Europa League ke, Conference League ke, sebab dah lah overperforming expected goal. Dan mostly goal dia tu main daripada attacking set pieces, daripada corner. So benda tu tak sustainable lah sampai hujung season kan. So tengok next week macam mana dia perform against Liverpool. Okay, kita dah habis review dah. Untuk last comment hari ni lah, aku nak preview sikit game besar malam ni, Liverpool versus Man United di Old Trafford. Okay, so Man United sekarang orang kata tak tahulah krisis ke apa, on a run of bad form. Lepas ni nak lawan Liverpool, lawan Spurs, lawan City. Liverpool pula on red hot form kan, menang in all menang competition pula, tak pernah kalah lagi dalam all competition. Kat mana key battle yang nampak dalam game Liverpool lawan MU ni? Key battle, okay, kalau untuk Ole dengan Klopp ni, aku rasa mana-mana coach memang mereka akan target lah lubuk tim masing-masing. Kalau MU ni obviously double pivot mereka, macam lawan Leicester minggu lepas pun banyak kali Sumare dengan Tielemans bagi line breaking pass kan. Tempat tu memang bermasalah untuk MU.
aku tak rasa yang Ole akan main 4-3-3 sebab season ni kan dia kata nak eksperimen lah 4-3-3 kan. Dia mungkin akan berbalik kepada formation 4-2-3-1 lah yang dia main. Forte dia tu. Untuk Liverpool pula, aku rasa MU boleh target right hand side Liverpool lah. Yang macam Foden duduk tibai Milner hari tu lebih kurang macam tu lah sebab high line betul. And then Trent bom naik atas, Henderson satu lagi. Aku rasa midfield Liverpool ni agak hilang, agak goyang sebab bila Thiago ataupun Elliot tak main, Henderson main pula. Henderson walaupun jalan sign kontrak baru apa semua, tapi dengan injury dia, aku tak rasa dia fit macam season lepas ataupun 2 season lepas lah. Benda tu memang bagi struggle lah untuk Liverpool hold position. Tapi aku still rasa Liverpool boleh menang. Aku harap Liverpool menang. Tapi kalau kata form, ambil kira form, tak boleh. Sebab form hang macam mana pun hang menang 20 kali ke apa semua, tapi bila the big match ni memang previous form goes out of window lah. Aku rasa MU ni dia dalam game Liverpool ni lah, depa kena back to strength depa. Itu counter attacking football lah bagi aku. Sebab kalau depa pegang in possession, aku rasa meaningless possession lah bila lawan Liverpool, sebab Liverpool ada player macam Fabinho, ada Van Dijk, semua tu kan. MU ni macam orang kata kena target right hand side Liverpool. Yang satu lagi dia boleh take advantage dengan highline Liverpool lah. Yang tu dia boleh take advantage. Tapi bila macam tu dia kena, aku expect Sancho tak main lah. Kalau dia main counter attacking football lah, Sancho tak main. Yang akan main kalau boleh main Rashford. Dulu daripada Dan James, tapi sekarang ni daripada tak ada Dan James. Lepas tu ada Cristiano Ronaldo boleh main lagi. Greenwood lah belah kanan. Cuma counter attacking tu, aku suka counter attacking ni sebab bila hang akan sit down dulu lah, bagi Liverpool pegang possession apa semua. Apa yang aku suka kat situ adalah bila dia buat yang tu, Luke Shaw akan stay dekat belah kiri tu. Sebab bila Luke Shaw stay belah kiri tu, ada security sikit lah bila lawangan salah. Kalau Luke Shaw main bombak selalu, Maguire aku rasa laut lah dengan salah malam ni. So aku expect mereka akan sit down, tunggu, stop, ada peluang, mereka burst. Kalau mereka boleh execute semua counter attack tu cun, aku rasa no problem lah untuk mereka menang lawan Liverpool. Okay, aku tak tahu game tu outcome macam mana, siapa akan menang ke apa, aku tak tahu, siapa draw ke apa. Tapi yang aku tahu, Liverpool mesti aku rasa boleh score goals. Okay, sebab Liverpool tak ada masalah untuk score goals, and score paling banyak dalam EPL setakat ni, betul tak? Second best dalam Champions League. Dalam last 8 away game pun Liverpool score at least 3 gol. Tak, Salah on current hot form, 9 game untuk score gol. And lubuk MU pula di bahagian left hand side, Salah main di bahagian right winger Liverpool, which is belah kiri Man United tu. So aku rasa Salah boleh create danger lah dalam game tu. Jadi cuba aku rasa yang mungkin membuatkan Liverpool boleh kalah ni, depa gugup lah dekat Old Trafford. Yang aku nampak last record lah. Last previous record memang Liverpool tak berapa bagus lawan dekat Old Trafford. Macam season lepas dia pun menang 4-2 tu. Tapi masa tu fans tak ada. Macam lawan masa 2 season lepas yang Liverpool menang Liga tu, Liverpool perlukan Lallana punya last minute goal lah baru dia boleh menang, dia boleh seri. Jadi kalau kata Liverpool compose malam ni, insya-Allah boleh menang kot. Okay guys, setakat tu sajalah review kami untuk EPL Game Week ke-9. Hampa boleh komen kat bawah siapakah best player of the weekend lah. Aku rasa ada player daripada mungkin Mason Mount kot kan. Mason Mount lah. Okay, terima kasih kepada support Juga Raw TV sampai kami boleh feature dalam channel show Berbulu dengan Ben. Terima kasih kepada Ben sebab invite Juga Raw TV. Jangan lupa juga incoming dalam minggu depan kami akan upload new collaboration daripada channel Juga Raw TV. Kami collab dengan Mat Kuning daripada ATM Studio dan juga dengan Sir Fahmi. So terima kasih lah kepada kedua-dua ni, Sir Fahmi dan juga Mat Kuning, sebab sanggup untuk collab dengan Juga Raw TV. Okay, in the meantime jangan lupa juga untuk tekan butang subscribe kat bawah tu. Tolong Juga Raw TV untuk reach 30,000 subscriber. Thanks for watching. I'll see you guys in a bit. Take care and peace.